Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, dengan limpah kurnia daripada Ar-Raufur Rahim, kita dapat menyambung bacaan kita ini. Hari itu kita berhenti pada muka surat 34, perkara yang ke-9, iaitu perkara yang ke-9. Kata musannif, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi ila darain. Kata musannif yang ke-9, hendaklah orang yang berzikir, ataupun kita buah dalam kurungan orang yang berdoa, berada dalam kondisi yang paling baik. Bila ia dalam kondisi duduk, hendaklah dia menghadap kiblat, merendahkan diri, khusyuk, tenang, dan menundukkan kepalanya. Seandainya dia berzikir di luar kondisi ini, ia tetap diperbolehkan dan bukan sesuatu yang dimakruhkan baginya. Namun, apabila dia melakukan tanpa alasan, maka ketika itu ia telah meninggalkan hal yang lebih utama. Sebagai dalil yang menunjukkan hal itu tidak dimakruhkan adalah firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Terjemahan dia, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 190 sampai 191. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwan, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Musannif kata perkara yang ke-9 berkaitan dengan zikir dan adab kita berdoa. Dia minta kita berada pada kondisi yang baik. Saya tambah sikit perkataan, kondisi yang baik adalah kondisi yang menunjukkan adab. Masa kita baca doa, masa kita zikir, menunjukkan kita beradab. Menunjukkan, orang putih kata kita respect. Kita tunjuk kita punya respect. Kondisi itu, sama ada pakaian kita, sama ada cara arah kita. Kalau kita duduk, dia kata tidak dilarang, tidak dimakruhkan langsung nak doa tidur ke, dalam keadaan berdiri ke, semua boleh sebab dia bawa ayat Quran. Tetapi kalau kita berdiri, kita berdoa dalam berdiri, tunjuklah itu pendirian yang sangat menghormati. Kalau kita berbaring, tunjuklah dalam baring itu ada tahiyat, ada suatu penghormatan kita beri pada Tuhan. Jangan cara kita baring sembang dengan kita baring berdoa, dengan kita baring baca Quran macam tak ada beza. Maka itu yang dia maksudkan, hendaklah orang yang berzikir berada dalam kondisi yang paling baik. Dan dia kata, kalau kita duduk, kalau kita memilih duduk atau berdiri atau berbaring, maka dia suruh kita cari arah kiblat. Walaupun tidak ada suatu pun yang menekankan syarat mustajab doa itu kena menghadap kiblat, tetapi
itu telah kita maklum. Arah yang paling mulia adalah arah kiblat. Itu arah paling mulia. Kita nak salat, Allah suruh kita cari arah tu. Walhal kita boleh ke timur ke barat ke tidak. Tuhan kata tidak. Kita salat, kita kena menghadap ke arah kiblat. Dia kata rendah diri, khusyuk, tenang, merendahkan diri, kepala kita tunduk. Kita tidak berzikir dengan bongkak dan sombong. Dalam Al-A'raf 55 Allah bagi tahu pada kita, Al-A'raf 55 Allah bagi tahu pada kita, kenapa bila kita berdoa, bila kita berzikir, kita mesti tunjuk respect kita kat Tuhan. Kenapa? Kenapa bila kita berdoa, kita kena pakai suara yang santun? Kenapa? Maka Allah bagi tahu. Allah kata, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittatin ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahar wa yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamar wan nujum musakharatin bi amrih ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Allah katakan, Allah kata inna rabbakumullah. Allah kata sesungguhnya pencipta kamu itu Allah. Alladhi khalaqas samawati wal ard. Dia yang telah menjadikan langit yang berlapis-lapis ini dan bumi fi sittatin ayyam, dalam tempoh 6 hari. Nanti ada hadis menyebut Tuhan start buat daripada hari Ahad sampai pada hari Jumaat. Tuhan buat. Siap sepenuhnya. Tuhan ambil 6 hari untuk buat langit dan bumi dan segala isi di antara keduanya. Summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Tuhan beristawa di atas arasy. Tuhan bersemayam di atas arasy. Yaghshil lailan nahar yatlubuhu hasisa. Allah kata Allah menutup malam dengan siang dan mengikutilah siang kepada malam, malam kepada siang dengan begitu cepat sekali. Allah ambil malam, Allah pergi tutup siang. Besok bila mai waktu siang, Allah ambil siang, Allah tutup malam dengan begitu cepat, satu mengiringi satu dengan begitu cepat. Allah kata wasyams wal qamar. Allah kata Allah juga buat langit, Allah juga buat matahari. Allah juga buat bulan. Wan nujum, Allah Taala juga buat bintang-bintang. Musakharatin bi amrih. Semua ni langit, bumi, langit bukan selapis berlapis-lapis, bumi yang terampak luas. Kemampuan Tuhan buat benda ni dalam tempoh 6 hari. Kemudian Tuhan bersemayam di atas arasy. Allah menutupi malam dengan siang dengan begitu cepatnya. Allah buat matahari, buat bulan, buat bintang. Semua ni kata Allah. Musakharatim bi amrih. Kesemuanya ini satu pun tak terlepas, melainkan semuanya tunduk kepada perintah Tuhan. Ala, kata Allah, ketahuilah. Lahul khalq wal amr. Baginya lah hak penciptaan dan baginya lah hak memerintah. Dia cipta benda ni, dia sajalah yang berhak memerintah, menguasai benda ni.
Allah kata tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, maha berkat Allah, Rabbul alamin. Dia adalah Rabb untuk sekalian alam. Sekarang ni ikhwan, di dunia sains ini kita boleh tengok orang-orang sains bagi tahu pada kita, kalau dia bincang kepada kita tentang bulan, kita dengar dia cerita, dia bagi tahu pasal bulan tu, kita jadi nganga. Kepantasan dia, cahaya dia, betapa besarnya dia dengan satu planet-planet ni jauh dekat jarak, dan bulan tu bergerak berapa cepat atau berapa lambat. Kita dengar, kita jadi tercengang. Satu, Tuhan kata bukan bulan saja dia buat, matahari. Orang pergi kaji pula pasal matahari, kita dengar tercengang. Tuhan susun matahari dengan satu planet, tak jauh sejengkai, tak dekat pun sejengkai. Masing-masing pada orbit manazil yang telah ditentukan. Kita tengok-tengok kuasa matahari dengan hebat dia. Matahari tu buat daripada apa? Orang kaji. Kenapa matahari jauh sikit daripada bumi? Berapa kejauhan dia? Matahari tu berjalan berapa laju dia? Orang boleh kaji. Dan kita dengar, kita kata subhanallah. Kita dengar orang persembah pada kita tentang kehidupan bulan, kehidupan bintang-bintang. Bintang-bintang dia tu dah tak ada, tapi cahaya dia duk ada lagi. Macam mana kehidupan dia, macam mana dia terjadi, berapa umur dia, berapa banyak dia. Kita dengar, kita kata subhanallah. Tuhan kata aku pemasuk malam dalam siang. Aku mampu tengah-tengah duk cerah tu, aku tolak gelap pi, dan sikit tak menyakiti hamba. Sikit tak menyakiti hamba. Tuhan kata apa? Aku nak bagi tahu sepatah dekat hamba. Apa dia nak bagi tahu? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Hampa dah tahu dah kebesaran aku. Tuhan kata now, kalau hampa ada apa-apa hajat pada aku, tolong rendah diri dan pelan suara hampa. Jangan biadab dengan aku. Hang tahu dah aku siapa? Oh, subhanallah. Subhanallah. Cukup dekat tu kita tahu. Maka tahulah kita kondisi apa kita nak meminta pada Tuhan. Kalau berdiri, nak berdiri macam mana? Kalau nak duduk macam mana? Kalau berbaring macam mana? Suara kita macam mana? Lantunan suara kita. Nak riau ke? Nak apa ke? Tuhan sebelum dia nak minta kita doa ke dia, dia bagi tahu dia buat apa. Kan kita biasa lagu tu Pakcik Din. Kita esok penceramah nak mai, kita habaq dia ni siapa dia. Supaya apa? Timbul kita punya respect. Ni satu penceramah, nama apa? Nama tak tahu. Penceramah nama tak tahu. Kata ustaz, dia pun nak tahu nama ustaz. Tak boleh, rahsia. Oh, nama apa rahsia? Tak boleh bagi tahu. So kita bila dengar dia ceramah, kita hilang apa? Tumpuan. Kita hilang macam-macam. Tuhan tak? Tuhan bagi tahu dia tu siapa? Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabb kamu, pencipta kamu, yang memiliki sifat rububiyah terhadap kamu adalah Allah alladzi khalaqas samawati wal ard. Dia yang buat. Dia guna perkataan khalaqa. Khalaqa ni menunjukkan benda tu tak ada, benda tu kosong. Dia buat bagi ada. Kalau dia kata ja'ala, ja'ala bermakna benda tu dah ada, dia tambah lagi. Adam, macam mana ayat? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia nak buat Adam. Artinya sebelum Adam ada benda lain. Ditambah lagi. Tapi allazi inna rabbakumullah allazi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Rabb kamu Allah ketika tak ada langit. Langit tak ada. Bumi tak ada. Apa pun tak ada. Dia yang cipta. Alladhi khalaqas samawati wal ard. Dia cipta langit tu, dia cipta berlapis dah. Dan bumi. Tak cukup dekat tu, dia habaq lagi kebesaran dia. Sampai hari ini tak ada lagi lah satu makhluk Allah di bumi ni boleh kita hantar dia naik ke langit, duk pergi tengok langit pertama ada apa. Tak ada. Kita beriman dengan apa yang Tuhan bagi tahu dan Nabi bagi tahu, di langit sana ada malaikat. Depa muhafazah siang malam pagi petang duk naik turun, kita beriman.
Dan perjalanan nak pergi ke sana dah tak pakai kilometer dah. Dah pakai cahaya. Dah pakai ukuran cahaya, light. Tak tahulah macam mana ni. Sains ni ada had dia boleh kaji. Langit kedua ada apa? Tetapi Allah telah mengizinkan satu insan yang lahir di Mekah, yang wafat di Madinah, naik sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha. Telah melihat segala-galanya. Telah melihat makhluk-makhluk bertasbih dan segala-galanya. Tuhan kata bukan takat tu. Aku ambil 6 hari untuk selesaikan ni. 6 hari ni 6 hari ukuran kita kah? 6 hari ukuran di sisi Allah kah? Wallahu a'lam. Kalau 6 hari kita sahlah 24 jam. Kalau 6 hari di sisi Allah, sehari itu adalah 1000 tahun. Tuhan ambil masa 6 hari untuk buat benda ni. Tak cukup takat tu. Dia kata aku tolak api malam pergi ke siang. Kamu tak disakiti. Dan benda tu mengikuti dengan cepat. Ya tulubuhu hasisa. Dengan cepat malam ambil alih tempat siang. Dengan cepat siang pergi. Dengan cepat esok siang mengambil alih tempat malam. Dengan cepat malam pergi. Ya tulubuhu hasisa. Tak cukup takat tu. Allah kata, pertama sekali aku nak bagi tahu kat hamba, matahari tu aku buat. Matahari ni satu planet Ustaz nah. Dia juga satu planet yang juga dilihat oleh Yusuf alaihi salam dalam mimpi dia. Api bergejolak, tak ada siapa boleh dekati, dahsyat dia. Dan Nabi kata dalam riwayat Muslim, matahari itu sujud kepada Allah di bawah arasy. Tak cukup takat tu, Tuhan kata, aku buat lagi bulan. Tak cukup takat tu, aku buat lagi bintang. Semua tu kata Allah, musakharatim bi amrih. Semua itu musakharat. Apa makna musakharat? Tunduk. Kita baca doa subhanallazi sakhkhara lana hadza. Tuhan yang telah menundukkan kenderaan ini kepada saya. Musakharatim bi amrih. Semuanya tunduk dengan perintah dan urusan Tuhan. Allah kata lahul khalq wal amr. Baginya lah hak mencipta, baginya lah hak mengurus. Lepas tu dia kata, apabila kamu berdoa pada aku, pastikan tadarruan wa khufyatan. Rendahkan diri kamu dan pelankan suara kamu. Ya, untuk apa kita memekik pada Tuhan? Untuk apa kita berdoa dengan sombong? Tuhan ada matahari, Tuhan ada bintang, Tuhan ada qamar, Tuhan ada arasy, dia bersemayam di atas arasy. Dia buat semua di bawah, dia letak arasy di atas, dia bersemayam di atas arasy. Arasy adalah makhluk yang paling tinggi dan paling besar. Dia di atas makhluk dia. Dengan sifat ulu, sifat ketinggian. Oh subhanallah. Apa Tuhan nak bagi tahu? Ud'u rabbakum. Mintalah pada Tuhan kamu ni, Tuhan kamu ni. Inna rabbakumullah ni, mintalah kepada Rabb kamu Allah dalam keadaan tadarruan wa khufyatan, dengan merendah diri dan suaranya lunak. Khufyah, khafi kan? Khafi maksud dia apa? Sembunyi. Sembunyikan suara. Dalam ayat Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata wadhkur rabbaka fi nafsik. Allah kata bila kau sebut nama Tuhan kau, kau sebut, yang dengar kau sebut tu diri kau, jangan bagi orang lain dengar. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Bila kau sebut nama Rabb kau fi nafsik, dan dia dalam diri kau. Yang dengar kau sebut, yang tahu kau sebut kau, tak payah bagi tahu kat orang lain. Bila kau berdoa pada Tuhan, yang kena dengar doa tu kau. Kau baca, kau dengarkan ke Tuhan. Kau dan Tuhan yang tahu doa tu, orang lain tak payah tahu. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila. Allah Ta'ala kata, janganlah kamu angkat suara kamu dalam solat. Jangan duk riau dalam solat. Wala tukhafit biha. Dan jangan sampai kau sembunyi suara kau sampai kau sendiri tak dengar.
wabtaghi baina zalika sabila, dan kau ambillah antara jerkah dengan sampai kau tak dengar tu jalan yang tengah. Maka apa jalan yang tengah? Kita baca, kita dengar. Allah Ta'ala kata innahu la yuhibbul mu'tadin. Sekali-kali Allah Ta'ala tak suka pada orang yang melampau. Angkat suara tinggi-tinggi, Allah tak suka. Imam Ibn Kathir cerita, ikhwan, setelah turun ayat ni, Imam Ibn Kathir kata, dia menceritakan tentang kehidupan para salafus salih. Kata Imam Ibn Kathir, para salaf, ada yang tetamu datang rumah dia. Dia didatangi tetamu, dan malam tu tetamu tidur rumah dia. Tetamu yang tidur rumah dia tu tak tahu, kata tuan rumah, sembahyang malam dengan membaca bacaan yang panjang. Tak tahu. Tetamu ada, tuan rumah ada, tapi tuan rumah boleh bangkit sembahyang malam, tetamu tak sedar. Dan bacaan dia panjang. Kerana dia beramal dengan ayat ni. Tuhan beritahu apa? Kalau kau nak ibadat pada Allah, cukup kita tahu dan Tuhan tahu. Cukup. Kalau kita nak baca doa, cukuplah kita yang dengar doa kita dan Tuhan yang dengar doa kita. Cukup. Di kalangan para salafus salih, kata Imam Ibn Kathir, mereka ni hafaz Quran. Isteri dia tak tahu. Dia bangkit tengah malam, dia baca Quran, bini dia tak sedar. Antum boleh bayang rumah dulu besar mana, ikhwan? Yalah, mungkin ada satu bilik, dua bilik kan. Tapi suami isteri duduk satu bilik, ibadat. Isteri tidur, suami baca Quran. Isteri tidur, tak sedar langsung suami baca Quran. Begitulah dia menyembunyikan suara dia hanya untuk Tuhan dia. Dan di kalangan para salafus salih, dia sembahyang malam, bini dia tak tahu pun dia sembahyang malam. Tak tahu pun dia sembahyang malam. Begitulah mereka menjaga suara mereka di hadapan Rabbul Alamin, kerana Tuhan telah menceritakan siapa Tuhan dan kekuasaannya. Masalah kita ni, ikhwan, kalau kita tak menjerit, kita tak anggap doa. Ini problem kita. Kita kalau tak pakai mikrofon, tak doa ramai-ramai dan tak ada jemaah kata amin, kita tak anggap tu doa. Kita baca doa pelan-pelan, kita kata siapa dengar? Siapa dengar ni? Memang tak mau bagi orang dengar lah kita punya bahagian doa. Karena itu dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, hadis Imam Bukhari dan Muslim, bila ada hal berkaitan dengan doa, Nabi SAW kata kepada para sahabat, Nabi kata, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Nabi kita tak payah angkat suara kuat-kuat. Fa innakum, sesungguhnya kamu, Nabi kata, la tad'una asamma, kamu tidak berdoa kepada Tuhan yang peka, wala ghaiba, bukan Tuhan yang ghaib, Tuhan yang ghaib, Tuhan yang hilang sampai kamu nak kena riau-riau baru dia main balik. Tak, Nabi kata, innal ladzi tad'una sami'un qarib. Nabi kata sesungguhnya yang kamu duk baca doa tu, dia maha mendengar dan dia sangat dekat dengan kamu. Maka kerana itu, ikhwan, apabila kita berdoa pada Tuhan, kita mesti menjaga dia punya adab. Kenapa? Kenapa adab? Position kita, penulis kata pada kita, berzikir pada kondisi yang baik, berdoa pada kondisi yang baik. Ya, kalau kita berzikir dengan hati, seperti kata Al-Hafiz Imam Nawawi dalam Al-Azkar, kalau kita berzikir dengan hati, pastikan dalam kondisi yang baik. Hati itu dalam kondisi yang baik. Kalau kita berzikir dengan lisan, pastikan tubuh badan dan lisan kita dalam kondisi yang baik. Sebutan yang baik, tempat kita duduk itu baik, arah tempat yang kita ambil itu cukup baik. Pasal itu orang-orang salaf ni kalau mereka berzikir, kalau kiblat tu kebetulan tandas ada ke arah kiblat tu, mereka susah hati. Sebab mereka merasakan itu bukan kondisi yang baik. Walaupun tertutup, mereka takut. Sebab mereka nak berzikir kepada Tabarakallahu Rabbul Alamin. Sangat besar, sangat besar. Ada seorang yang terkenal, Ibnu Juraij. Al-Hafiz Ibn Kathir buat nota perkataan dia. Ibnu Juraij kata apa, ikhwan? Dia kata, yakrahu raf'u saut wan nida wasiyah fi du'a
wa yu'maru bit tadarru' wal istikana. Ibnu Jurayj kata yakrahu raf'u saut wan nida wasiyah. Dia kata sangat dilarang. Kalau kita kata bahasa fiqh, makruh, sangat dilarang. Sangat dilarang. Rafa'u saut, kita mengangkat suara kita. Wan nida, ketika kita menyuruh Tuhan. Wasiyah, kita bertempik-tempik. Tak boleh, dia kata. Kerana dia bercanggah dengan nas Quran. Fi du'a, benda ni semua dalam doa tak patut buat. Wa yu'maru, yang diperintahnya kita ialah bit tadarru', dengan merendah diri. Wal istikana, dengan mengambil ketenangan dalam berdoa pada Allah dan berzikir. Allahu Akbar, ikhwan. Takat ni kita baca, saya pun tidak tahu bagaimana kita mempusakai doa beramai-ramai ni. Di mana kita pusakai? So, kena tanyalah. Dia mesti kembali kepada dia punya asal. Kita sekampung baca doa, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tammah, amin. Waghfir lana zunubana amma, amin. Satu hari Tok Imam bagi salam, suara pun tak dengar. Tok Imam seorang-seorang angkat tangan. Apa dia baca pun tak tahu. Jemaah mula tengok dia. Tok Imam ni buat pula dah, mesti pergi kelas BRB ni. Subhanallah. Rupa-rupanya yang kita duduk pesaka ni kadang-kadang bukan daripada al-huda, bukan daripada bimbingan. Dia mungkin kemasukan pandangan, kemasukan itu. Anda tengok Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dalam bab solat Jumaat, Imam Ghazali kata apa? Dalam bab tentang hari Jumaat dan malam Jumaat, Imam Ghazali kata, Imam Ghazali itu Hujjatul Islam, orang belajar tasawuf dengan dia, orang belajar ilmu kerohanian dengan dia. Dia kata apa? Di antara adab kita menyambut hari Jumaat, dia sebut dalam Ihya, dalam bab Jumaat. Boleh, kita boleh semak, dia kata. Tapi mungkin tak semak kot. Imam Ghazali kata, yang kita beradab dengan malam Jumaat dan hari Jumaat ialah membaca Suratul Kahfi. Itu Al-Ghazali. Dia menyebut Suratul Kahfi dalam kitab besar dia, Al-Ihya. Nawawi menyebut dalam Majmu'. Asy-Syafi'i menyebut di dalam Al-Um. Baca surah Kahfi malam Jumaat. Jadi kita terfikir malam Jumaat Yasin ni, nanti orang tanya kita salah, bukan isu salah, tidak. Tukang PM pun tak salah, takkanlah Yasin salah. Ini semua anda perjanjian. Kan? Ya, begitu. Tapi soalannya, apa yang kenapa yang diperintah lain, yang diamal lain, yang diminta kita beramal lain, yang kita pertahan lain? Kenapa itu yang jadi? Masalah dia yang tu saja. Tuhan suruh kita doa, Tuhan cerita semua. Tuhan kata ambil kondisi yang baik. Suruh hang biar beradab dengan aku, hang tahu dak aku siapa? Langit, tak payah langit tu, matahari aku buat. Dia dengar perintah aku, dia tunduk kat aku. Hang siapa nak angkat suara kat aku? Angkat suara dalam doa tak boleh, apatah lagi angkat suara dalam membantah. Angkat suara dalam doa pun tak boleh. Apa Nabi sebut? Dalam riwayat, Nabi kata yakunu qaumun ya'taduna fi du'a wa tuhur. Nabi kata nanti mai satu masa satu kaum dia paling sangat melampau dalam berdoa dan dalam bersuci. Akan ada kaum ini berdoa melampau-lampau, minta doa panjang-panjang dengan amalan yang tak masuk akal. Maka penulis ini, ikhwan, dia nak kita tahu kenapa kita kena merendahkan diri di hadapan Tuhan Rabbul Alamin. Baik, yang ke-10 kata dia, terus menerus berdoa. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahawa Nabi SAW pernah salat di sisi Kaabah. Sementara itu Abu Jahal dan para sahabatnya sedang duduk-duduk. Mereka saling berbincang-bincang, siapa di antara kalian yang mahu mengambil kotoran unta Bani Fulan lalu meletakkannya di atas punggung Muhammad ketika sujud.
Lalu salah seorang dari mereka yang paling celaka bangkit. Ni Abdullah bin Mas'ud, dia cakap lagu tu. Masa dia rawi, dia cakap lagu tu, paling celaka. Bangkit dan mengambilnya. Dia menunggu hingga Nabi SAW sujud, lantas dia pun meletakkan kotoran tersebut di atas punggung Nabi, persis di antara pundak beliau. Saat itu aku Ibnu Mas'ud melihatnya, namun aku tak kuasa untuk mencegahnya. Ini peringkat apa ya kawan? Awal Islam. Peringkat dakwah di kota Mekah lagi awal sangat. Ini antum boleh baca panjang dalam riwayat Bukhari ada. Abdullah bin Mas'ud kata, aku boleh tengok aja Rasulullah kena lagu tu. Setelah itu mereka saling tertawa sambil sebahagian mereka menoleh kepada sebahagiannya. Sementara itu Rasulullah sallallahu wasallamuhu alaihi terus sujud tanpa mengangkat kepalanya, sehingga Fatimah datang lalu membuang kotoran itu dari punggung beliau. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berdoa, Ya Allah, hukumlah pemuka-pemuka Quraisy sebanyak 3 kali. Mereka merasa gelisah ketika beliau mendoakan kebinasaan atas mereka, sebab mereka berpandangan bahawa doa yang dipanjat di negeri itu sangat mustajab. Kemudian beliau menyebutkan nama mereka satu persatu. Ya Allah, binasakalah Abu Jahal, binasakalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid. Sedangkan yang ketujuh, rawi kata aku tak menghafal nama dia. Rawi meneruskan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku melihat orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut terbunuh pada perang Badar. Ini penulis nak bawa kepada kita, teruskanlah berdoa pada Allah. Walaupun Nabi dalam keadaan macam tu, dia tetap berdoa pada Allah. Doa. Walaupun musibah tu datang. Walaupun musibah tu datang, belum datang lagi bantuan Tuhan, belum datang lagi istijabah. Saat Tuhan memperkenankan doa kita. Tidak, istimrar. Teruskan lagi. Seperti mana Nabi, orang buat dia lagu tu, teruskan sujud dia. Sujud, berdoa lagi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an disebut, pada hari Jumaat, seorang laki-laki masuk masjid melalui pintu yang berhadapan langsung dengan mimbar, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah berdiri menyampaikan khutbah. Orang tadi berkata, Ya Rasulullah, ternak-ternak banyak yang mati dan jalan-jalan terputus. Mohonkanlah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Rawi melanjutkan, kemudian Rasulullah sallallahu wasallamuhu alaihi menadah kedua tangannya lalu berdoa, Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami. Anas berkata, demi Allah, kami tidak melihat adanya awan di atas langit, dan tidak pula gumpulan awan sedikit pun atau tanda-tanda hujan. Antara kami dan gunung Sal' tidak ada rumah yang menghalangi penglihatan kami. Rawi melanjutkan, lalu muncullah awan seperti perisai dari arah belakang gunung tersebut. Ketika awan itu sudah berada di tengah langit, barulah menyebar dan menurunkan hujan. Perawi berkata, demi Allah, kami tidak lagi melihat matahari selama sepekan. Kemudian pada hari Jumaat berikutnya, orang tadi kembali masuk dari pintu yang sama. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah berkhutbah sambil berdiri. Lalu dia pun mendatangi beliau sambil berdiri seraya berkata, Ya Rasulullah, harta kami hancur dan jalan kami terputus. Mohonkanlah kepada Allah agar menghentikan hujan ini. Rawi melanjutkan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengadahkan kedua tangannya, kemudian berdoa, Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merosak kami. Turunkanlah hujan di dataran, lokasi gersang, di perut lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Rawi melanjutkan, lalu hujan itu berhenti dan kami pun bisa berjalan di bawah sinar matahari. Begitulah hadis Bukhari Muslim. Anas bin Malik menceritakan, begitulah kesungguhan Nabi berdoa.
Hadis ni juga ikhwan menjadi pedoman pada kita. Bila dalam satu-satu kondisi, bila orang datang minta kita berdoa, dia jumpa kita, sahabat saya tak sihat, doalah sikit pada saya, terus angkat tangan doa. Ya Allah, sihatkanlah dia. Ya Allah, kuatkanlah hati dia. Dan saya sekali. Kata dalam doa lagu tu, amin ya rabbal alamin. Tu saya tunggu-tunggu, tu saya panjang-panjang. Nabi tengah baca khutbah, kawan tu datang minta, terus dia berdoa, angkat tangan terus berdoa. Dengan satu doa yang besar. Dengan satu doa yang besar. Maka penulis kitab kita nak ambil hadis itu untuk menyebut perkara yang ke-10, iaitu kita disuruh bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Dalam riwayat Tirmizi, Nabi kata apa? Nabi kata, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Nabi kata, doalah pada Allah, doalah pada Allah, hati kamu yakin dia akan bagi. Jangan doa dalam keadaan taradud, dalam keadaan ragu-ragu, dapat ke tak dapat ke, boleh ke tak boleh tak. Wa antum muqinuna bil ijabah. Kenapa demikian ikhwan? Kerana kita kena tahu satu benda. Nabi kata pada kita, Nabi kata wa'lamu, Nabi kata ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yastajibu du'aan, Allah Ta'ala tak suka doa ni mai daripada hamba dia. Bila Tuhan bagi, Tuhan istijab doa dia, Tuhan tak suka bila orang tu doa dalam keadaan min qalbin ghafilin lahin. Dia berdoa dalam keadaan hati yang lalai dan tak ada ke Tuhan. Tuhan tak suka hati itu. Tuhan tak suka hati apa? Ghafil lahin. Hati yang tak ada kat Tuhan. Tuhan tak suka. Agak-agak sahabat lah, masih lagi nampak wajah jejaka. Hati lalai ni macam mana? Hati yang lalai dengan Tuhan. Tuhan tak suka hati yang ghafil lahin. Hati yang tak ada kat Tuhan. Tak fokus. Kalau sahabat kata saya tak ada hati kat sahabat, apa sahabat maksudkan? Kata ustaz tak ada hati pun kat aku. Tak minat lah. Pandang pun tak. Kalau bersembang tengok muka pun tak. Tengok kelai lah. Yang tu kita panggil hati yang tak ada. Yes. Tuhan tak suka hati tu. Tuhan mau bila manusia baca doa, dia ada hati dengan Tuhan. Nama dia hudurul qalbi. Dia menghadirkan hati. Dan menghadirkan hati ini adalah kita bertarung dengan hawa nafsu kita. Kita bertarung. Bila kita ada ghaflah, bila kita sakit, bila fikiran kita kusut, maka hati yang ghafil lah ni akan datang. Tak tenang. Maka Tuhan nak kita bertarung. Bertarung, hadirkan hati untuk Tuhan. Hadirkan hati. Wanita dan lelaki-lelaki yang bercinta, ada banyak perkara boleh buat hati masing-masing patah. Dan hubungan itu tidak berlangsung sampai ke jenjang pelamin. Betul apa, Man? Abang fokus nampak? Ya betul. Tapi apa kena buat? Bila satu pihak dia macam mematahkan hati satu pihak, ni pasangan lelaki-lelaki dan perempuan, dia akan cuba sabar. Betul sahabat? Bila telefon tak angkat. Kalau orang lain telefon tak angkat tak apa, tapi kalau boyfriend telefon tak angkat, this is too much. Betul? Orang lain WhatsApp tak angkat tak apa, tapi kalau girlfriend dia WhatsApp hang tak balas, this is too much. Something wrong with her. Betul? Ya. Betul. Kita duk kena pujuk hati kita, dia sibuk kot. Kita kena pujuk. Dia tak ada hero lain kot. Dia sibuk, dia pergi mesyuarat, dia pergi langkawi. Walaupun hati sebelah lagi pula duk fikir langkawi ke, duk buatkan langkabut dekat aku ke ni. Ya. Kita pujuk jiwa kita supaya jiwa kita tu tak berpaling daripada dia. Benda yang nak buat kita berpaling ni banyak. Cabaran hidup, penglihatan, pendengaran, macam-macam boleh buat kita berpaling.
tak larat, letih, kerja banyak. Kita time kerja banyak, letih, time tu dia mesej kita. Dan dia nak kita jawab time tu. Bini duduk di rumah dengan tukar pampers anak, dengan nak tukar pampers pak mentua yang kena stroke. Time tu lelaki mesej tanya, yang duk buat apa? Dia suruh jawab dandan. Mana boleh jawab? Lelaki short lah. Buat kerja pun tulis pen terbalik. Awak in tak keluar, terbalik. Duk tunjuk atas tak keluar in, terbalik. Duk kena pujuk lah hati. Pujuk. Ya, manusia demikian. Allah buat hidup ini, Allah uji. Bukan saja Allah uji tubuh badan, hati kita adalah ujian. Mata kita ujian, pendengaran kita ujian, keyakinan kita ujian. Kita bertarung untuk mendapat hati yang khusyuk pada Tuhan. Tiba-tiba kita layan hati yang lalai. Hati kita tak khusyuk dengan Tuhan. Kita layan. Kita kata aku tak ada hati dengan Tuhan. Tuhan tak suka statement tu. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Bila manusia zaru, dia berpaling hati pada Tuhan, barulah Tuhan berpaling daripada dia. Ya. Dalam berdoa, dalam berzikir, dalam kita bertawajuh dengan Tuhan, kita kena bertarung dapat hati yang khudu', khusyuk, tadarru', hati yang mukhbitin, hati yang rendah dekat Tuhan. Kita bertarung. Kalau kita tak masuk dunia pertarungan itu, kita akan tinggal semua. Yang kita akan tinggal adalah Tuhan. Dia bagi hidup, dia bagi mati, dia bagi sihat, dia bagi rezeki, dia bagi semua-semua. Dia kita akan tinggal. Maka Nabi kata dalam hadis ini, Tuhan tak suka kepada hati yang ghafilin lahin. Hati yang tak ada kat Tuhan. Dia baca doa tak ada hati. Pakcik Bari, maafkan saya. Bolehkah saya bertanya satu soalan? Boleh dibantu oleh Tuan Haji Khairi dan Pakcik Din dan pakcik-pakcik sekalian. Tu Imam kata summa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan li hadza ruh. Kita tahu tak apa tu Imam kata? Kita tak tahu. Kita amin. Allahumma taqabbal thawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma astaghfarna wa ma qulnahu min ya Allah. Duk ingat lagi doa lama-lama. Hari ni kita buat lagi special. Tu Imam baca doa arwah ni daripada tangan kita lagu tu sampai duk pelan-pelan langsung. Tak habis lagi. Yang tu Imam tu nak lagi doa dia dimakbulkan, dia pemasuk Al-Asma'ul Husna, lagi penat. Tu Imam lepas semayang fardu, tu Imam baca doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Kita tak tahu apa, kita kata amin. Dan kadang-kadang masa tu orang baca doa, orang yang doa amin ni kadang-kadang boleh sembang dengan orang ni. Kadang-kadang dan tengok lagi dan duk perai lagi siapa keluar masjid. Dan duk perai lagi. Kadang-kadang tangan ni jolok masuk dalam hidung. Kadang-kadang tangan dia buh tak mana dia pun tak tahu. Tangan dia buh tak mana dia tak tahu. Dia lost dia punya hand. Tengok-tengok dalam poket kawan. Mujur dalam poket. Soalan saya ialah, kondisi berdoa lagu ni Tuhan suka ke? Kondisi berdoa lagu ni ada hati ke dengan Tuhan? Orang baca, dia baca bahasa Arab, dia tak terjemah langsung, kita pun tak tahu. Dia baca, itu menjadi adat dan kita tak tahu apa. Dan kita pun tak minta. Kadang-kadang nak kata amin pun, ya Allah, punya berat mulut. Macam bawa beras 3-4 kampek. Berat nak kata amin. Berat nak kata amin. Subuh Imam kata Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Tak tahu siapa dengar, siapa tak dengar. Tambahlah subuh. Nabi kata Tuhan tak suka hati yang tak ada dengan Tuhan.
Kita dah doa hari-hari ni, ada hati ke dengan Tuhan? Lepas tu Nabi ajak diri kita, Nabi ajak diri kamu berdoa pada Tuhan. Kita minta daripada hati kita. Tak mungkin kita tak suka dengan apa kita minta. Tak mungkin, ya Allah, bagilah saya sihat. Tak mungkin kita tak suka kita sihat. Ya Allah, bagilah saya ni umur yang panjang. Takkanlah jiwa kita meluat untuk minta umur panjang. Tak mungkin lagu tu. Kita akan suka dengan apa kita minta. Kita berlindung pada Allah dengan apa yang kita takut dan kita mohon perlindungan. Nabi nak hudurul qalbi, hadirkan hati dalam berdoa. Hadirkan hati dalam solat. Dan Tuhan tak suka orang yang ada qalbin ghafilin lahin. Hati yang tak tentu arah dan hati itu tak ada kat Tuhan. Dan lebih bahaya lagi ikhwan, kalau ada orang kata dia tak ada hati dengan Tuhan. Lebih bahaya. Lebih bahaya dia kata, saya tak boleh sembahyang pasal saya tak ada hati kat Tuhan, saya tak boleh khusyuk. Saya boleh sembahyang 2 minit aja, lepas tu saya lingkup. Tiba-tiba hati lagu ni nak pimpin umat yang lain bertemu jalan Tuhan. Bullshit, man. Biar dia dengar. Biar dia dengar. Bullshit. I'm repeat my statement. Bullshit. Shit bull tu ada manfaat lagi. Mau cari pasal ni. Tapi tak boleh. Saya mesti bagi tahu. Saya mesti beri penjelasan. Nabi sebut dalam hadis Tirmizi dengan jelas, hadis hasan, Allah tak suka hati yang ghafilin, lahin. Hati yang tak ada dengan Tuhan. An-Nawawi ulang dalam Al-Azkar, bila dalam berdoa, hudurul qalbi. Hadirkan hati. Bila kita salat, hudurul qalbi. Kita bertarung. Nak dapat tu kita bertarung. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Akhir daripada surah Al-Ankabut. Allah kata, kalau kau berjuang, kau bersungguh-sungguh mencari redha aku tunjuk kat kau jalan dapat redha aku. Antum cuba hayati perkataan ini yang diungkap oleh para salafus salih. Depa kata apa? Di antara tanda kata Tuhan berpaling daripada hati itu. Di antara tanda Tuhan berpaling daripada hati itu ialah, berpaling maksud dia apa? Tuhan tak mau hati itu. Ialah apabila Tuhan palingkan hati itu daripada insan yang paling Tuhan cintai, iaitu Muhammad. Itu tanda Tuhan tak mau hati hamba itu. Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Imam Ahmad, dia kata apa? Dia kata Allah memerhatikan semua hati manusia dan Allah mendapati hati Muhammad lah yang paling mulia. Tuhan bersihkan hati dia pada malam Mi'raj dengan Zam-Zam. Tuhan bubuh apa? Tuhan bubuh iman. Tuhan bubuh apa? Tuhan bubuh hikmah. Tiba-tiba kita ada hati yang berpaling daripada hati itu. Hati kita ini hati yang aghlaf, hati yang mangkus, hati yang sangat lalai, hati yang sangat berpaling, dan hati yang sangat terbalik. Kerana petunjuk Allah hanya ada kepada Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuhu, tak ada pada orang lain. Karena itu bila Imam Ahmad bercakap hadis, mazhab Abu Hanifah kan bangkit memberi pandangan. Bila tokoh ini bercakap hadis, bangkit tokoh ini bagi pandangan. Kenapa mereka saling bagi pandangan? Kerana masing-masing mereka nak memastikan kepahaman hadis itu sama dengan Muhammad. Bila Imam Syafi'i merasakan pandangan yang diberi oleh imam lain tak tepat, dia akan bangkit bagi. Imam Bukhari, dia rasa pandangan Imam Malik tak betul. Dia bagi pandangan dia. Imam Malik kata bila kita rokok, kita tak boleh baca doa. Tempat baca doa dalam sujud. Dalam rokok tak boleh baca doa. Hanya Subhana Rabbiyal Azim, kata Imam Malik. Kerana Nabi menyatakan wa amma du'a fi sujud. Datang Bukhari membantah Imam Malik. Bukhari kata di antara lafaz doa yang diriwayatkan daripada Nabi pernah baca Allahumma ghafirli dalam rokok. Nabi pernah baca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Nabi baca dalam rokok. Maka Bukhari membantah pandangan Imam Malik. Kenapa dia bantah?
Pandangan Imam Malik kerana dia nak manusia faham hadis itu seperti mana yang dilafazkan oleh Nabi. Dan dia merasa itulah yang paling tepat, maka diberi pandangan dia. Imam Malik dengan sumber dia, dia rasa hak dia kata itulah yang paling tepat. Maka ulama ni ikhwan bertubi-tubi, bertungkuh lumuh mengheret manusia pergi pada Nabi. Bawa manusia dengan ilmu mereka, dengan kepahaman mereka, heret manusia pergi pada Nabi sedapat mungkin, sedekat mungkin. Kalau kita kata tak setepat, itulah yang paling dekat dengan Nabi. Tetapi bila Tuhan letak dalam hati manusia, dia berpaling daripada Muhammad. Para salaf kata itu tanda Tuhan tak mau hati dia. Kalau Tuhan tak mau hati dia, apa dia akan ada dalam dunia dan akhirat? Dia tak ada apa, ya kawan. Dan bila manusia ni dia tak ada hati dengan Tuhan, dia akan mengeluarkan lafaz-lafaz pada lisan dia menunjukkan dia putus hubungan dengan Tuhan. Tanda kata hati dia tak ada ke Tuhan. Apa dia? Lisan dia. Bukankah lisan ini adalah bala tentera kepada hati? Betul Ustaz Kamsa ni? Ini perkataan siapa? Ini perkataan Abu Hurairah. Ketika dia menghuraikan hadis, dalam hati manusia ada segumpal darah. Kan? Kalau rosak dia, rosak semua. Kalau baik dia, baik semua. Dalam hadis Nu'man bin Bashir kan, riwayat Bukhari, maka Abu Hurairah, dia ketika tafsir hadis itu dia bagi tahu, qalbun a'dha. Hati ini, qalbun malikun fil a'dha. Hati ini adalah raja bagi anggota. Bila raja ni buruk, perkataan yang keluar di lisan itu menggambarkan dalam hati. Saya tak suka berzikir, itulah hati dia. Maka itulah bahasa dia. Apa Tuhan boleh buat dengan saya? Itulah hatinya, itulah lafaznya. Kalau kamus ditulis dengan bahasa-bahasa yang buruk, maka bacaan kita buruk. Tapi kalau hati dia penuh dengan rahmat Tuhan, bahasa-bahasa dia menunjukkan rahmat Tuhan. Dia susah, dia sakit, dia itu, dia ini, keluarlah di mulut dia, Tuhan tak pernah menzalimi hamba dia, walaupun dia diuji dengan sakit. Kenapa? Itulah hati dia. Itulah hati dia. Satu orang kata, saya nak pergi mengaji, saya nak kenal sunnah. Itulah hati dia. Mulut hanya melafazkan apa yang tersimpan dalam hati. Dan memek muka kita. Betul Pak Cik Din, kata Sayyidina Osman yang kita belajar di sini. Sayyidina Osman kata, mulut dan wajah adalah tempat paparan kepada hati. Apa yang ada dalam hati manusia, itulah di lisan dia. Saya tak percaya Tuhan boleh tolong saya, itulah hati dia. Saya tak boleh sembahyang sebab Tuhan belum tolong saya lagi, itulah hati dia. Maka bagaimana mungkin hati itu akan dirahmati kalau dia tidak bertarung untuk mendapat rahmat? Kerana Quran menyatakan walladzina jahadu fina, siapa-siapa yang bertarung, siapa-siapa yang berjihad, bermujahadah pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, dia bertarung untuk mencari redha kami tunjuk kepada dia jalan kami. Nah ikhwan, sinilah kita duk belajar ini semua ikhwan. Yang ke-11, mengangkat kedua tangan sambil menghadap kiblat. Sahabat, cubalah berdoa supaya tajuk ni habis malam ni. Sebab kalau tak habis, rasa tidur macam tak lena. Pendek-pendek sangat. Yang ke-11, bila kita baca doa, mengangkat kedua tangan sambil menghadap kiblat. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah meminta air, lalu beliau berwuduk dengannya. Beliau berdoa, ya Allah, ampunilah Ubaid bin Amir. Aku dapat melihat putih ketiak beliau. Lantas beliau berucap, ya Allah, jadikanlah dia di atas kebanyakan makhlukmu dari kalangan manusia pada hari kiamat. Penulis nak menguatkan di sini, bila kita berdoa pada Allah, kita angkat tangan. Kita angkat kedua tangan. Dan dia bawa riwayat daripada Abu Musa al-Asy'ari. Ini juga ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi baca doa, Nabi angkat tangan. Kata Abu Musa, aku nampak putih ketiak Nabi. Sebab dia meminta kebaikan pada seseorang. Bermakna, bila kita baca doa, kita boleh angkat tangan. Kita boleh angkat tangan.
Diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab, dia berkata, ketika perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang musyrikin yang jumlahnya 1000, sedangkan sahabat beliau hanya berjumlah 319 orang. Lalu Nabi sallallahu wasallamuhu alaihi menghadap kiblat dan menengadahkan kedua tangannya memohon kepada Allah, "Ya Allah, wujudkanlah apa yang telah Engkau janjikan padaku. Ya Allah, datangkanlah apa yang telah Engkau janjikan untukku. Ya Allah, jika Engkau mengalahkan kelompok dari pemeluk Islam ini, Engkau tidak akan pernah lagi disembah di muka bumi ini." Beliau terus berdoa kepada Rabb-Nya dengan menengadah kedua tangannya sembari menghadap kiblat, sampai serban beliau terjatuh dari sisi kedua bahunya arah belakang. Kemudian Abu Bakar mendatangi beliau dan mengambil surban tersebut dan meletakkannya di bahu beliau. Setelah itu Abu Bakar mendampingi beliau dari arah belakang seraya berkata, "Wahai Nabiullah, cukuplah engkau memohon kepada Rabb-Mu. Sesungguhnya dia akan memberikan apa yang telah dia janjikan untukmu." Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Kata penulis, maka Allah membantu beliau dengan mendatangkan para malaikat. Daripada Anas radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak menengadahkan kedua tangannya sedikit pun di dalam berdoa selain saat doa istisqa. Beliau menengadahkan kedua tangannya sehingga putih kedua ketiaknya terlihat. Ini dalam riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Tirmizi ini, dalam riwayat Ahmad juga, "Innallaha hayyun karimun yastahyi iza rafa'a rajul ilaihi yadayhi an yaruddahuma sirfan khaibataini." Sesungguhnya Allah Maha Malu lagi Maha Mulia. Allah yang Maha Malu lagi Maha Mulia. Allah rasa malu bila seseorang menengadahkan kedua tangannya memohon kepadanya lalu menarik kembali tangannya tanpa mendapatkan apa-apa. Itu sifat Tuhan. Cuma ikhwan, para ulama semua terima. Berdoa, angkat tangan. Berdoa dengan angkat tangan ni wujud. Memang wujud. Dan itu menjadi kita punya pilihan. Dalam riwayat Tirmizi disebut perkataan Abdullah bin Abbas. Dia kata doa ni ada dua jenis, kata Abdullah bin Abbas. Satu doa dia panggil doa ul masalah. Doa masalah ni doa jenis kita minta. Ya Allah, saya nak sihat. Ya Allah, bagilah rezeki. Ya Allah, bagilah saya macam tu. Minta, jenis meminta masalah. Kata dia, kalau doa-doa macam ni, ayyarfa'a yadaika hadwa mankibaika. Kau angkatlah kedua tangan kau sama dengan kau punya bau. Kau angkat dua tangan kau sama dengan bau. Angkatlah. Macam ni juga. Atas kita lah perhitungan kita. Sama dengan bau. Angkat tangan. Ini sekiranya doaul masalah. Ini siapa kata? Abdullah bin Abbas dalam riwayat Abi Daud, dan Abi Daud menilai hadis ni dengan sahih. Tapi dia kata kalau doa itu doa jenis ibtihal. Doa ibtihal. Ibtihal ni doa apa? Minta pertolongan dijauhi dari sesuatu. Ya Allah, tolonglah selamatkan saya daripada yang ni. Ya Allah, lindunglah saya daripada yang ni. Kalau jenis macam tu dia kata antamudda yadaika jami'a. Kau angkatlah kedua-dua tangan kau setinggi-tingginya. Para sahabat membezakan dua jenis doa. Kata dia kalau kau istighfar pada Tuhan, kau belajarlah angkat jari telunjuk.
Bila kita istighfar, astaghfirullahalazim, belajar angkat jari telunjuk macam Nabi angkat jari telunjuk dalam khutbah ketika beliau kata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan bila dia kata wa asyhadu anna, dia jatuhkan balik jari dia. Kau angkatlah, kata Abdullah bin Abbas. Jadi artinya ikhwan, doa itu jelas adanya. Dan dalam satu riwayat lain juga daripada Abi Daud, dia kata ada masa juga Abdullah bin Abbas dalam doa ibtihal ni, doa jenis minta perlindungan ni, wa rafa'a yadayhi wa ja'ala zuhuruhuma mimma yali wajahahu. Dia pernah mengadap kedua tangan dia ke arah muka dia bila dia meminta perlindungan daripada sesuatu. Artinya doa jenis angkat tangan ni wujud. Kita boleh menentukan jenis angkat tangan macam mana kita nak angkat. Di atas kita punya khusyuk dan kita punya ketenangan. Tetapi kondisi apa pun kita angkat tangan, pastikan dia dalam suasana tahiyat dan ta'zim. Apa dia? Menghormati dan memberi pengagungan pada Tuhan. Tak apa, ke-9 dah saya faham. Saya faham Nabi. Baik. Satu orang nak angkat tangan terbuka, dia angkat. Satu orang nak angkat tangan jenis tertutup, dia angkat. Dia angkat. Dia nak angkat macam mana, dia angkat. Tapi kalau satu orang jolok dua jari masuk dalam hidung, yang tu saya tak tahu. Yang tu saya tak tahu nak kata apa. Ataupun dia pergi cengkuk terus muka dia lagu tu, saya tak tahu nak kata apa. Tapi mengangkat kedua tangan itu sabit. Mengangkat kedua tangan itu sabit. Tetapi para ulama mula berbincang, menyapu muka selepas daripada berdoa, sapu muka. Imam Nawawi bawa hadis daripada Umar bin Al-Khattab dalam Al-Azkar, dalam bab menyapu muka selepas daripada berdoa. Bagi kita baca doa, kita angkat tangan, lepas tu kita sapu muka kita. Imam Nawawi bawa hadis daripada Umar Al-Khattab, dan Umar kata Nabi ni bila dia berdoa, di akhir doa dia, dia tidak tutup doa dia melainkan dengan menyapu muka dia, menyapu tangan itu ke muka dia. Nawawi bawa hadis itu di dalam Al-Azkar. Kemudian dengan Nawawi bagi tahu hadis itu adalah hadis yang dhaif. Hadis itu adalah hadis yang lemah. Dan ada satu riwayat lain disandarkan kepada Imam At-Tirmizi menyatakan Nabi pernah baca doa kemudian bersapu muka. Dan riwayat itu dikatakan Tirmizi menyatakan dia sahih. Nawawi di dalam Al-Azkar memberi penjelasan daripada Abdul Haq, memberi penjelasan. Dia kata perkataan At-Tirmizi menyatakan sahih hadis Nabi sapu muka, sebenarnya tak aku jumpa di dalam Sunan Tirmizi. Dia kata demikian. Maka menunjukkan hadis itu juga ada yang dhaif. Jadi semua hadis yang kata sapu muka ni adalah dhaif. Imam Syafi'i dia kata tak ada sapu muka bila kita baca doa kunut. Allahumma hdina fi man hadai. Sapu muka tak ada. Al-Aiz bin Abdul Salam kata ini kerja orang bodoh. An-Nawawi membuka tajuk itu dan dia bawa hadis-hadis ni dan dia bagi tahu tidak sahih. Al-Ghazali dalam Ihya ketika dia bercakap tentang 10 adab berdoa, dia memasukkan menghadap kiblat dan mengakhiri doa dengan sapu muka. Jadi kita kata berdasarkan nas yang sahih, sapu muka ni tak ada. Tapi kalau orang tu nak sapu muka, dia sapulah atas apa yang dia ingat. Dan kita kata lepas kita baca doa dalam solat ke sendiri ke apa-apa ke, kita baca Allahumma ghafir li zunubi wa li walidayya. Kita pun dah habis baca doa walhamdulillahirabbil alamin. Habis selesai doa itu. Kalau kita rasa kita nak sapu kening ke, nak letak atas kepala kita ke, atas kita. Kalau kita rasa nak kucuk sebab kita rasa ni tangan baru menadah ke Tuhan ni, berkat ni, takat tu je. Takat tu. Tetapi jangan dibuat satu kaedah yang kaedah itu ditetap lepas berdoa kena buat lagu tu, lepas berdoa kena buat lagu tu, maka dia akan berpindah jadi bidah. Apa yang dan? Apa yang dan? Kadang-kadang kita tengok tok guru Arab ni lepas dia baca doa walhamdulillah rabbil alamin, dia tak ni. Kadang-kadang dia terus huruf janggut dia. Dulu ada satu tok wali, ini tok wali tok wali. Dia baca doa, orang jemput dia kenduri arwah, dia baca doa.
Tapi doa dia pendek. Dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuan jemaah yang dengar tu kata, aku harap dia baca doa ni dia tak tutup ah. Biasanya doa ni orang tak lah. Dia start dia baca tu. Kawan tu kata dalam hati dia, aku harap. Lepas ni dia sambung balik. Lepas dia kata waqina adzabannar, terus dia kata walhamdulillahirabbil alamin. Kawan di ujung tu terkeluar di mulut dia. Dia kata punggah. Cuk Wali ni dia sudah hot. Dengan tangan yang macam ni, dia bangkit-bangkit, dia tampak tiang seri rumah. Kan rumah dulu ada tiang seri. Pap kata dia tampak, dia lurut ke bawah, dia keluar. Dia pun tercengang lah. Dia turun. Elok-elok bayang dia hilang daripada pandangan, dia pun nampak tiang seri itu bercahaya. Kerana itulah doa disuruh sapu ke muka. Yes. Itu keyakinan. Keyakinan lah. Maka keyakinan tu Nabi tak habaq. Nabi tak habaq. So jangan cipta satu kaedah lepas kata baca doa kena sapu muka. Jangan. Habis tangan ni nak buat tahu mana? Problem ni tangan ni. Ni nak pergi hempuk tahu mana ni? Letaklah tahu mana pun. Walhamdulillahirabbil alamin. Habis doa kita tak bertabuk ke? Tak ada. Pasal apa dia nak bertabuk? Dulu dia orang cakap kena doa lagu ni. Dia taklif macam ni. Sebab kalau kita doa lagu ni yang kita minta dia jatuh tengah. Banyak mana sangat kita dapat, so kita kena tangkap. Tak apalah kita nak doa lagu ni pun tak apa. Tapi jangan duk merepek. Merepek tu jangan pasal Tuhan bukan bagi benda. Doalah angkat tangan itu ada. Macam ni pun tak apa. Janji orang tengok kita, orang nampak angkat tangan. Orang nampak angkat tangan. Sapu muka menjadi perbahasan para ulama. Al-Ghazali menyatakan sapu muka. Nawawi gantung bab tu. Ibn Taymiyah kata tidak ada riwayat. Al-Aiz bin Abdul Salam kata, dia kata daripada perbuatan orang yang tak ada ilmu, orang bodoh, dia kata tak pernah ada riwayat yang sahih daripada Nabi sapu muka. Jadi maknanya seolah-olah bab ni dia balik ke kita lah. Kalau kita nak sapu muka, apa pula i'tiqad kita? Saya tak ada apa-apa, tiba-tiba je tangan saya main atas muka, it's okay. Lepas sapu muka, lepas walhamdulillahirabbil alamin, terus pergi buat lagu tu. Mana orang kata lagu tu lagi baik ke lagu ni lagi baik? Itu pulang. You make your personal decision. Jadi itu bab berkaitan dengan sapu muka. Baik. Tapi berdoa dengan angkat tangan ni adalah wujud. Yang ke-12, dia kata hendaklah tempat yang biasa digunakan untuk berzikir pada Allah tu bersih dan terhindar dari segala hal yang menyibukkan. Sebab tempat yang seperti itu lebih utama untuk memuliakan zikir dan zat yang diingat. Oleh kerana itu Allah memuji zikir yang dilakukan dalam masjid dan tempat-tempat yang mulia. Janganlah duk berzikir semak samun, dalam rumah kosong, sampah, dalam tandas, jangan. Tak sesuai nama-nama Tuhan. Yang ke-13, daripada Abu Maisarah radhiyallahu rahimahullah, dia berkata, hendaklah zikir kepada Allah dilakukan di tempat yang baik-baik. Ke-13, hendaklah mulut orang yang berzikir itu bersih. Apabila mulutnya mengeluarkan bau, hendaklah dihilangkan dengan bersiwak atau berkumuk dengan air. Dia mau macam tu. Ini nama dia peradaban kita dengan Tuhan. Ke-14, bahwasanya zikir itu disukai dalam setiap kondisi selain kondisi-kondisi yang dikecualikan oleh syariat. Penulis akan menyebut sebahagiannya sahaja. Di antaranya dimakruhkan zikir saat duduk ketika buang hajat. Sambil duk kencing duk baca subhanallah subhanallah, tak masuk akal. Bedak salah ke? Bukan masalah salah, masalah ayat yang keluar tu dihukum najis. Tempat yang kita duduk tu dipanggil tandas. Dan bila kita nak masuk tempat tu, kita kata a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tiba-tiba kita pi tempat tu yang kita isytihad ada setan, kita berzikir. Tak kena, itu tempat setan. Jangan disebut nama Allah di situ. Nabi tahan sampai habis qada hajat, Nabi keluar daripada tempat tu, Nabi kata ghufranak. Tuhan ampunkanlah aku. Lama ni aku tak ingat ke hang. Wahai lama mana Nabi qada hajat? Nabi sudah baca ghufranak. Tak sesuai. Saat berhubung intim
Allah, tengah duk romen baca doa. Tak, janganlah. Tak masuk akal. Bunyi pun jima sunnah. Romen cara sunnah. Tengah duk romen duk subhanallah, subhanallah. Jangan duk buat gila weh. Duk dendiam. Itu bukan tempat berdoa, tempat menumpukan perhatian. Berhubung intim dan saat kondisi khutbah bagi orang yang mendengar suara khatib. Khatib duk baca khutbah, dia duk gelintir biji tasbih. Tak sesuai. Pasal apa? Di sana itu zikrullah. Dan saat melakukan salat, bahkan saat sibuk membaca Al-Quran, jangan berzikir. Itu tempat-tempat tak sesuai. Ke-15, apabila diucap salam padanya, tengah-tengah kita duk zikir, macam lepas semayang, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, ada orang bagi salam, Assalamualaikum. Dia harus membalas salam tersebut, kemudian melanjutkan kembali zikirnya. Demikian pula saat seseorang bersin di sisinya, dia harus mendoakannya, lalu kembali melanjutkan zikirnya. Saat dia mendengar khatib, juga saat dia mendengar seruan azan, dia kena berhenti jawab azan. Dia harus menjawab seruan itu, kemudian kembali melanjutkan zikirnya. Saat dia melihat kemungkaran, dia wajib mencegahnya. Ada perkara ma'ruf, dia harus menunjukkan kepada pelaku kemungkaran itu, atau ada orang meminta petunjuk, dia wajib menunjukinya. Tengah-tengah duk zikir, orang minta tolong, tanya soalan, kena jawab, hentikan zikir. Jawab dia. Lepas tu saya lagi sambung balik zikir. Hatta tengah zikir tengok mungkar, betul kan mungkar, saya lagi sambung zikir. Kemudian kembali melanjutkan zikirnya. Demikian pula saat dia merasa ngantuk berat atau sejenisnya dan halnya semacam tu. Tengah-tengah duk zikir mengantuk, tinggal biji tasbih, pergi tidur. Saya lagi bangkit sambung zikir. Maka penulis kita kata, ikhwan, inilah sebanyak 15 perkara yang mampu dia hurai pada kita daripada tajuk asal dia, muka surat 27, adab zikir dan berdoa. InsyaAllah panjang umur, sihat badan, diizinkan oleh Allah, dia buka kepada kita bab waktu dan kondisi doa yang mustajab berdasarkan apa yang ada dalam hadis. Tempat mana doa mustajab, waktu mana, ada hadis menceritakan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka